Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Salam semua yang hadir. Amma ba'd. Terima kasih Hasbullah Zaidi. Terima kasih semua yang hadir dalam Facebook dan juga di TikTok pada waktu ni. Tolong share pada teman-teman yang lain ya. Al-Azul, Fadil, Alhamdulillah semua yang hadir. Barakallahu fikum seloka. Jangan lupa share pada teman yang lain tau. Sebab kuliah pada pagi ni sangat penting. Akan membicarakan tentang satu daripada kerangka keimanan kita kepada Allah SWT. Rasulullah yang mulia Raja Huzain. Moga Allah menerima ibadah yang kita lakukan sepanjang hari yang ke-8 daripada hari ni ya. Sedar tak sedar nak masuk hari ke-10 dan habis 1/3 daripada Ramadan dah. Allah, begitulah hari-hari yang diberikan oleh Allah SWT. Zainuddin Makno, Nurida Azman, Acil, Umi Hafizah, Ahlan Salan, Gai Nafi, semua yang ada di Facebook dan juga di TikTok. Bagi tuan-tuan yang ada kesempatan yang telah memiliki tafsir Ibn Katsir tahniah. Moga-moga itulah usaha kita untuk memahami kalam Tuhan yang sangat berharga. Dan ruginya kita kalau tak ada ambil peluang untuk memahami Al-Quranul Karim. Ya, saya tegaskan kepada tuan-tuan, tuan-tuan baca Al-Quran dengan tajwid yang sangat baik. Tuan-tuan juga telah belajar kuliah-kuliah tafsir. Alangkah baiknya kalau tuan memiliki tafsir Ibn Katsir ni sebagai satu lagi ikhtiar untuk kita perbaiki diri kita, peningkatan diri kita sesuai dengan datangnya Ramadan sebagai satu chapter baru dalam hidup kita untuk menjadi orang yang bertakwa. Ya, kerana Sayyidina Ali karamallahu wajhah pernah berkata bahawa maksud takwa itu adalah al-iman bi tanzil, khauf min al-jalil wal iman bi tanzil, wa ridha bil qalil wal isti'dad li yaumir rahil. Kedudukan orang bertakwa itu dibayangi, diasaskan oleh 4 perkara. Yang pertama, takut kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Bagaimana kita nak takut kepada Allah kalau tak berusaha langsung untuk memahami kalam Tuhan. Yang kedua, iaitulah kita membaca Al-Quran. Yang pertama, kita takut kepada Allah. Yang kedua, kita beriman kepada Al-Quran dengan sebenar-benarnya. Yang ketiga, kita masih ridha dengan pemberian Allah itu walaupun sedikit. Dan yang keempat adalah kita membuat persiapan untuk mati. Saban hari kita mendengar ya, Gai Nafi, sahabat yang berikut sekian, Zainuddin Makno, ya, Kabi Gaki. Setiap hari kita mendengar orang meninggal dunia. Kadang-kadang di kalangan teman yang kita kenal, rapat, adik-beradik, saudara mara dan sebagainya. Maka dengan takwa itu akan dibentuk oleh satu perasaan persiapan untuk menghadapi mati. Walaupun kita tak tahu bila kita akan mati, kita masih muda, kita masih sihat, kita pergi cek doktor, semuanya tip-top, tapi belum tentu kita akan berpanjangan, sihat atau badan itu tuan-tuan yang boleh sekalian. Baik, jadi usahalah untuk memahami Al-Quran Karim dengan membaca kitab-kitab tafsir. Kalau tuan-tuan ada kitab tafsir apa sekalipun, insya-Allah di kalangan Ahlus Sunnah baik belaka. Tapi kalau belum ada, dapatkanlah tafsir Ibn Katsir. Jadi kalau dia azam dalam hidup kita untuk memahami kalam Tuhan, saya ajar tuan-tuan ayat-ayat yang saya petik daripada beberapa surah pilihan. Bila tuan-tuan ikut kuliah bersama dengan saya nanti, tuan-tuan boleh membaca sendiri kitab tafsir Ibn Katsir ni. Alangkah mudahnya untuk faham. Kerana di awal kitab tafsir ni ada saya terangkan kaedah membaca tafsir Ibn Katsir. Bila tuan-tuan baca, tuan-tuan akan mengerti apakah metodologi Imam Ibn Katsir. Baik, pada pagi ni seperti yang saya janjikan, kita nak baca kisah tentang zakat pada zaman Rasulullah SAW. Bahaya tak keluarkan zakat, apakah maksud zakat. Ini dapat kita lihat melalui ayat yang ke-75, 76, 77 dan 78 dari surah Taubah. Pada jilid ke berapa? Jilid yang keempat. Dapatkan tafsir Ibn Katsir. Tuan yang memiliki boleh buka jilid keempat, buka surat 239 ya. Ingat bila saya ajar tuan-tuan petikan-petikan ayat ni, tuan-tuan lihat bagaimana metodologi Imam Ibn Katsir. Nanti tuan-tuan boleh baca tafsir Ibn Katsir ni kepada anak isteri, kepada keluarga, kepada pekerja di ofis dan sebagainya. Usahakan untuk anak-anak murid, cikgu ya, ustazah dan sebagainya. Terima kasih kepada yang telah share video kita. Mudah-mudahan jadi jariah untuk kita bersama pagi ini. Iaitulah kita mampu untuk menyampaikan kebaikan. Kita melorongkan manusia, menyalurkan informasi yang betul kepada mereka. Kenapa orang pada hari ini boleh menyebarkan perkara-perkara mungkar, tuan-tuan? Kerana mendapat sambutan daripada banyak pihak. Mereka menyebarkan perkara-perkara mungkar, memviralkannya. Sedangkan kita orang beriman mengetahui perkara-perkara kebaikan, tapi kita tak berusaha pun untuk menjadikan bahan kebaikan ini rujukan kepada orang ramai. Jadi salah siapa tuan-tuan? My Bonda, Alisha, Tok Indra Official, Salan semua yang hadir. Jadi tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian, marilah sama kita Isnad Izzah, Farid Miswal, Salan. Jangan lupa untuk share video ni, mudah-mudahan menjadi panduan kepada kita di luar sana
Baik, ayat yang dimaksudkan ayat 75 hingga 78 surah Taubah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين ولما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فعاقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب Sadaqallahul Azim. Terima kasih ya Azhari Nurdin, Rosna, Siti Asma kerana share video ni kepada teman lain. Terima kasih. Atur panjangkan kebaikan-kebaikan yang kita mungkin tak boleh nak bercakap, kita mungkin tak ada kuasa, tapi kita menyebar luaskan video-video kebaikan ni kepada orang lain, mengajak mereka untuk menonton bersama-sama pun satu jariah, insya-Allah. Mati besok berguna segala kebaikan yang kita salurkan kepada orang lain ni. Baik. Terjemahannya kita perhatikan. Alhamdulillah semua, Cikgu Raya, terima kasih yang hadir, yang hadiahkan star berbagi pada saya pada waktu ni. Begitu juga di TikTok. Terima kasih semua. Dan orang yang telah berikrar kepada Allah, semuanya jika Allah berikan sebahagian daripada kami akan bersedekah, dan pastilah kami termasuk orang-orang yang saleh. Maka setelah Allah memberikan kepada mereka sebahagian daripada kurnianya, mereka kedekut dengan kurniaan itu. Berpaling, mereka memanglah orang yang selalu membelakangi kebenaran. Maka Allah menimbulkan kemunafikan pada hati mereka sampai pada waktu mereka menemui Allah, kerana mereka telah mengingkari terhadap apa yang mereka ikrarkan kepadanya, dan juga kerana mereka selalu berdusta. Tidakkah mereka tahu bahawasanya Allah mengetahui rahsia dan bisikan mereka, dan sungguhnya Allah Maha mengetahui segala yang gaib. Baik, dalam ayat ini di antara sifat orang munafik itu iaitu mengikrarkan janjinya kepada Allah. Kalau Allah beri kepadanya harta kurniaan yang banyak, nescaya mereka akan menyedekahkan sebahagian dari hartanya dan menjadi orang yang soleh. Itulah dia janji oleh orang munafik. Bila berjanji, mereka mungkin janjinya kepada Allah apa dia? Nanti kalau kaya nak buat masjid, nanti kalau kaya nak derma, nanti kalau kaya nak hantar orang pergi belajar ke Azhar, nanti kalau kaya nak hadiah kapet untuk masjid, nanti kalau kaya. Nanti itu bila, tuan-tuan, soalannya? Jadi inilah yang selalu menipu manusia untuk menyangkakan bahawa kalau dah jadi kaya nanti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Barakallahu fikum. Terima kasih semua yang hadir. Agai Nafi, Ruhaya, Cikgu Ruhaya, Yang Mulia Raja Zain, semua yang hadir. Channel Kak Long, terima kasih. Zulsah Jihan, semua yang hadir pada pagi ni. Saya tak mampu nak sebut nama tuan-tuan yang mulia ni. Maafkan saya ya. Walaupun tuan-tuan ni berada dalam hati saya sebenarnya. Jadi golongan ini merupakan golongan munafiqun. Setengah mengatakan namanya Hatib bin Abi Balta'a, tapi Hatib ni punya jasa besar dalam perangan bersama Nabi dalam Badar dan sebagainya. Ada yang mengatakan namanya Sa'labah. Tapi kalau kita lihat dalam kitab-kitab hadis, contohnya Al-Isabah oleh Al-Imam Ibn Hajar, bahawa Sa'labah ni ada banyak. Sa'labah ada yang terlibat dalam perang Badar, ada yang tidak. Sa'labah ni nama common bagi orang Arab. Macam kita adalah nama-nama common di kalangan orang Melayu ni kan. Ahmad ke, Khairul ke, apa lagi, Saiful ke. Ini nama-nama yang biasa yang orang Melayu gunakan. Jadi merujuk kepada nama ini mungkin nama seorang daripada kaum munafikun. Tapi kalau nak kata Sa'labah yang terlibat dalam perang Badar itu tidaklah. Kerana Sa'labah itu telah pun termasuk di kalangan mendapat golongan Al-Badri. Al-Badriun ni berarti orang yang terlibat dalam perang Badar ketika umat Islam dalam kesusahan, ketika Nabi, sokongan untuk Nabi belum kuat. Jadi mereka yang terlibat dalam perang Badar mendapat penghargaan yang tinggi, paling tinggi di sisi Allah SWT, kerana mereka diampunkan dosa-dosa mereka yang lalu. Jadi kalau nak kata Sa'labah yang terlibat dalam perang Badar itu kurang tepat. Mungkin Sa'labah yang dimaksudkan ini merupakan seorang yang berasingan, berlainan. Apa yang dimaksudkan peristiwa berlaku Sa'labah ini atau lelaki siapa saja sekalipun, dan kita telah belajar satu kaedah dalam mentafsirkan Quran. Salih Bahiyah, Abele, Al-Mili, ramai sahabat yang boleh kata sekalian ya. Saya tak mengenali tuan-tuan, ampun maaf ya. Mudah-mudahan kedatangan tuan-tuan di sini menambah kepada kita ilmu, memberi kepada kita peluang untuk beramal dengan cara yang betul. Apa-apa kekurangan tu mudah-mudahan Allah berikan ampunan kepada kita ya. Jadi orang yang maksudkan ini datang bertemu Nabi SAW dan mengatakan, wahai Rasulullah, doalah untuk saya. Kalau saya dikaya nanti saya infak untuk Islam.
Kalau salah Puan Nazrina, apa khabar suami, anak-anak semua? Barakallahu. Ya, moga dapat puasa mabrur. Puasa pun ada kemabrurannya, bukan ibadah haji saja. Untuk kita semua yang saya maksudkan ya, Adam Daniel, semua manusia, Yaakob, Faizah, Facebook, di TikTok ya. Jadi dia berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, berilah peluang pada saya, doakan untuk saya jadi kaya nanti." Kan doa Nabi itu makbul. Kalau saya jadi kaya nanti, senyawa ziyadah, nanti saya akan derma lah untuk Islam. Kekurangan apa pun saya akan tampung lah. Jadi tuan-tuan, dalam Islam, kita bukan nak derma tu kena tunggu jadi kaya dulu. Kalau jadi kaya pun very subjektif. Nanti kita dah kaya, kita kata kita masih miskin, orang lain lebih kaya. Tak berhenti-henti tuan-tuan ya. Jadi ini semua merupakan alasan. Sepatutnya nak derma ni derma lah. Ya. Dan pihak yang berkenaan janganlah kita menghina orang nak berderma. Jadi kalau dia mampu setakat itulah kita terima sebaiknya. Kerana dalam hadis mengatakan sabaqah dirhamun mi'ata dirham. 1 dirham itu mengatasi pahala 100 dirham. Bagaimana itu berlaku ya Rasulullah? Kerana orang yang derma 1 dirham itu dalam kociknya cuma ada 2. Tetapi yang derma 100 itu dalam kociknya mungkin ada beribu-ribu. Jadi kalau dikeluar 1000 itu mungkin satu portion kecil saja, persen yang kecil daripada apa yang dimiliki. Dan tambahan kalau dibuat pula Nora Hazana ya, Nora semua Kamaria Sapina Jusuf, terima kasih tuan share tau. Penting sangat kuliah kita pada pagi ini untuk membetulkan perspektif derma dalam Islam supaya kita jangan tertipu dengan kata-kata kena jadi kaya dulu baru nak derma. Baik, laki masukkan ni kita dah sebutkan merupakan kaum munafik. Di kalangan munafik pun, munafik ni adalah satu puak yang muncul selepas kemenangan Islam di Madinah. Sebelum Islam menang, masa Nabi berada di Mekah, munafik tidak ada. Kerana perlu apa mereka masuk Islam? Mereka memang anti-Islam. Tapi bila Nabi dah berkuasa di Madinah, mendapat sokongan padu, mereka terpaksa masuk Islam untuk mengelakkan hukuman dikenakan kepada mereka. Atau mereka nanti dituduh apa-apa. Jadi mereka masuk Islam, dalam hati mereka bersarang segala kebencian pada Islam. Itulah dia golongan munafik. Untuk tuan-tuan, pada hari ini pun di kalangan umat Islam pun ada sifat-sifat munafik. Kita tak boleh nak kata munafik sepenuhnya, tapi sifat-sifat munafik. Dalam hadis mengatakan siapa yang man kana fihi arba'u khisal, siapa yang ada man kana fihi kana munafikan khalisan, siapa yang ada sifat-sifat itu, maka dia itu merupakan seorang munafik. Kalau lengkap 4 itu, maka menandakan habis dah memang sifat nifak itu ada dalam dirinya, mendarah daging. Iza hadatha kadzaba wa iza wa'ada akhlafa wa iza atumina khana wa iza khasama fajar. Kalau berjanji dimungkir, dia jaga tuan-tuan, dan janji kena tunai, tahu usaha untuk tunai. Yang kedua apa dia? Kalau bercakap dia nak menang je. Kalau dia beri amanah dia akan khianat. Kalau idza hadatsa kadza wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji dia mungkir, bercakap bohong, berjanji mungkir, dia amanah dia khianat. Kalau dia berlawan satu benda, dia je nak menang, orang lain semua salah. Nora Zahana, salam Haji Asbah Sabu dekat TikTok. Terima kasih semua masih kena share tau. Moga sekalian tuan-tuan lakukan itu, dapat pahala di sisi Allah untuk meninggikan kalimahnya di muka bumi. Sita Zila, salam semua Jadi sekarang apa yang berlaku? Diminta kepada Nabi SAW supaya wahai Rasulullah, doa lah supaya saya jadi kaya. Dan sebab saya jadi kaya nanti saya boleh bantu Islam Rasulullah. Kak King salam. Maka Ros Zunaida, kalau saya jadi kaya ni saya bantu Islam lah. Maka Nabi bersabda kepadanya, qalilun tashkuruhu khairun min katsirin la tutiqu. Sedikit yang kau syukuri nikmat itu lebih baik daripada banyak yang kau akan kufur padanya. Maklumlah bila harta dah banyak ni lain sikapnya tuan-tuan. Ya, macam-macam lah ujian bila jadi kaya. Masa miskin semua orang boleh bersabar. Cuba tengok kat hospital-hospital, orang sakit kronik dan sebagainya, rajin mereka bernajat berdoa, kat surau penuh sembahyang. Tapi kalau kita tengok orang dalam keadaan senang, dia sembahyang tak tuan. Sembahyang pun kadang-kadang ahlan wa sahlan wa jalan, tak sempat. Kerana dia sibuk sangat menguruskan harta. Kalau masa miskin dulu penuh surau datang sembahyang tarawih. Lepas jadi kaya, setiap malam makan kat hotel, saya tak tuduh sesiapa lah. Kerana kena entertain customer, klien pula tak nak makan tempat sembarang, nak kena makan dekat 5 star. Ya, makan bersembang, tarawih pun ke mana, apa pun ke mana tuan-tuan. Sebaik-baik manusia adalah menjadi hamba kepada Allah dan bukan menjadi hamba kepada nafsu, bukan jadi hamba kepada orang lain. Ya, semua ni perangkap saja tuan-tuan. Semua ni merupakan penipuan saja, fata morgana saja tuan-tuan. Ya, sebaik-baik manusia adalah jadi hamba kepada Allah SWT. Baik, saya pernah cerita pada tuan-tuan kan, kisah seorang sahabat daripada seberang, kawan lah.
seorang pengusaha buku. Ya, beliau ni saya beritahu kepada beliau, Pak Muhammad, ini buku Pak Muhammad ni ada orang cetak rompak kat Malaysia lah. Buku-buku Indonesia ni, Indonesia ramai ulama, jadi mereka ni penterjemahan kerja cepat. Macam kita kat Tanah Melayu ni terhegi-hegi tuan ya. Dalam bab bukan main lagi saya masukkan saya lah tuan, Telaga Biru lah. Slow sangat, tapi negara Indonesia tu laju, ramai ulama'nya masya-Allah ya. Maka saya melihat ada buku-buku yang diterbitkan di Indonesia ni telah pun dicetak rompak, mereka tak bertanggungjawab di tempat kita. Saya beritahu kepadanya, Pak Muhammad, buku Pak Muhammad ni cetak rompak orang, dia tak mengapa. Ya, kalau itu dirasakan menimbangkan kalimat Allah, buatlah. Ya Allah, ridhanya kamu kan ke penat-penat pergi buat tu, bayar orang royalty dan sebagainya, keluarkan ongkos untuk cetak buku mahal. Tak mengapa, tak mengapa, semuanya ada ganjaran kita di sisi Allah Taala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pak Muhammad, sekarang orang banyak buat buku sekian dalam genre yang macam ni dapat keuntungan. Tak apalah, kita buatlah untuk Islam saja. Setakat mana yang kita nak makan, akhirnya banyak tu juga. Ya Allah punya tawaduknya, tuan-tuan yang berkasihan. Lalu saya melihat ada satu buku yang menarik. Sahabat saya ini di Indonesia, di Jakarta. Dia, ayahnya, ibunya telah wafat. Mereka mewakafkan rumah mereka di tengah-tengah kota Jakarta, dipanggil Jakpus, Jakarta Pusat. Duduk untuk rumah banglo yang besar di tengah-tengah Jakpus itu. Mereka adik-adik telah wakafkan untuk homeless, untuk orang yang tak ada rumah. Boleh tidur kat situ, makan kat situ. Besok pergi keluar kerja lah, tapi tempat didividkan lelaki dengan perempuan duduk. Tak adalah besar mana, sehingga ada berapa mungkin dalam 3,000 kaki persegi agaknya, begitu lebih kurang rumahnya. Besarlah tu ya. Maka mereka pun memperuntukkan satu waktu pula untuk belajar secara percuma. Datangkan guru mengajar fardu ain, mengajar semayang, mengajar tajwid. Maka satu buku yang diterbitkan itu saya dapati sangat menarik. Namanya Kaedah Imam Syafi'i. Mengaji cepat. Kerana orang-orang yang merupakan homeless ni, mereka nak cepat semuanya. Mereka tak punya peluang banyak, tak ada waktu yang banyak, maka dia ajar cara mengaji cepat. Namanya Kaedah Imam Syafi'i. Ya. Jadi dia ajarlah, ratus ribu orang dapat manfaat daripada buku tersebut. Buktinya jualannya sangat banyak. Lalu dapat bayar royalty kepada penulisnya yang merupakan ustaz sukarelawan mengajar kepada homeless yang ada di Jakarta Pusat itu. Dan akhirnya buku itu pun dapat sambutan. Saya dapati buku itu ada sambutan yang baik di Jakarta Book Fair, Islamic Book Fair. Maka saya pun cadangkan, boleh tak saya ambil buku ni untuk diedarkan di Malaysia? Boleh, saya tukar sikit bahasa ni, boleh. Maka pendek cerita, buku tu pun diterbitkan di Malaysia beberapa tahun lalu. Maka pulangan royalty yang saya kena bayar kepada sahabat di Indonesia ni adalah sebanyak RM1 satu naskah. Menjelang setahun perniagaan dilakukan, pengedaran dibuat, maka saya kena bayar royalty sebanyak RM13,000 kepada mereka. 13,000 buah buku dijual. Kami ada sistem akaun dan sebagainya, audit bagi buktikan itulah jualan yang berlaku. Maka saya bertemu lah dengannya, Pak Muhammad, ketika dia datang di Pesar Buku Kuala Lumpur. Ini cerita orang buku lah tuan-tuan ya. Pak Muhammad ini royalty nak bayar. Maka tiba-tiba dia kata kepada saya, ya Allah Tuhan, panggil saya Pak Zahzan, Ustaz, duit yang sepatutnya bayar royalty kepada kami di Indonesia tu tak apalah, gunakanlah untuk kepentingan orang Islam dekat Malaysia. Ajarlah mereka mengaji, adakan kelas-kelas yang percuma, supaya dengan kelas yang ada ni, di sekolah ke di mana ke, supaya anak-anak orang Islam di Malaysia ini mereka mengerti tentang Islam. Kerana saya datang ke hotel-hotel di sini, dia orang berada sebenarnya. Kalau datang ke Malaysia pun, dia duduk hotel yang dekat dengan book fair, maka hotel 5 star lah maksud saya. Maka dia kata dia melihat pekerja-pekerja hotel itu dari dahulu, sekarang makin tinggi pula skill ni. Maksudnya makin buka aurat lah, makin daring, makin berani. Allahu Akbar, Masya Allah Ta'ala. Adakah program-program untuk memahamkan orang Melayu ni tentang Islam. Mudah-mudahan mereka tidak meninggalkan Islam, tidak terikut-ikut dengan barat. Ya Allah, mulianya tuan-tuan ni boleh kawasian. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Masya Allah Ta'ala. Jadi kita nak berinfak ni jangan tunggu sampai jadi kaya. Ya, saya cerita orang ni masih hidup lagi tuan-tuan ni. Syarikat ni masih hidup lagi dalam keadaan kita pada hari ini jauh daripada zaman Nabi, tapi keliling kita ada orang-orang yang perangai mereka, sikap mereka, tabiat mereka mencerminkan akhlak para sahabat. Ini yang kita nak belajar.
Ya, bukan kita belajar baca cerita orang kaya semata-mata kita pun tak tahu apa jasanya kepada Islam. Itulah yang dibangga-banggakan di mana-mana. Kalau anak-anak kat universiti tu nak panggil orang bagi top, mestilah orang tu top millionaire kat Malaysia, ada public listed company, ada begitu begini, dah mewah, dah ada helikopter, baru nak panggil datang. Tidak, tuan-tuan. Sebenarnya kemuliaan hidup ni bukan letak pada gaya seperti itu. Mungkin orang yang berniaga burger tepi jalan itu lebih bersih dan berkat rezekinya daripada orang-orang lain, tahu. Jadi kita dalam hidup ni kena betulkan perspektif balik semula. Jangan memandang kepada kejayaan itu mesti pada kemewahan. Ini salah, tuan-tuan. Sepanjang kita baca dalam Al-Quran, kita akan jumpa orang yang sikapnya mewah ni, atrafnahum mutrafin. Allah sebut perkataan inna Allah la yuhibbul farihin. Semua yang berkaitan dengan harta ni Allah kecam. Ya. Kerana ramai di kalangan mereka ni yang terpedaya, tergoda dengan dunia. Ukuran kejayaan di sisi Allah bukannya pada banyaknya wang, banyaknya pencapaian yang dia ada, kenderaan mewah yang dimiliki. Tak, bukan itu. Tapi di sisi Allah Ta'ala ni orang yang bersyukur atas nikmat yang diberikan. Itu sebab datangnya bulan Ramadan sebagai bulan pengharapan takwa ni, untuk betulkan balik seluruh perspektif hidup kita. Ya, perspektif minda kita ni kena betulkan. Sahabat dimuliakan Allah sekalian. Jadi kita baca seterusnya apa yang dimaksudkan kat sini. Setelah apa yang diinginkan itu dipenuhi, maksudnya kisah seorang munafik ni, dia tidak melaksanakan janjinya, maka Allah telah berikan akibat kepada mereka atas perbuatan itu berupa kemunafikan yang memenuhi hati mereka sampai saat mereka bertemu dengan Allah pada hari kiamat. Semoga Allah melindungi kita daripada hal demikian. Kalau kita baca dalam tafsir Qurtubi, Imam Qurtubi ini imam besar mazhab Maliki yang berasal dari Cordova, tau. Dulu zaman ketika umat Islam memegang Spain, Andalus itu, maka ramailah hijrah tokoh-tokoh berbagai-bagai bidang agama, bidang sains, bidang apa, banyak semua sekali, betul ya? Jadi Imam Qurtubi ini menulis dalam tafsirnya bahawa kisah itu melibatkan seorang munafik yang mana Allah SWT telah berikan kepadanya kekayaan sebagaimana yang diminta, Rasulullah doakan, maka jadilah dia orang kaya. Tapi dengan kekayaan yang diberikan itu, ketika datang amil zakat untuk mengutip zakat daripadanya, dia berkata, "Besar banyak sangat ni." Tuan-tuan bayangkan ni, kalau saya buat bandingan. Pihak zakat tahulah perkara ni. Kalau wang sebanyak 100,000, berapa zakat kena bayar? 2,500. Ya, 2,500. Banyak tak? Banyak lah tu. Tapi taklah banyak sangat. Kalau wang itu sebanyak 1 juta, 25,000 banyak tak? Oh, dah start rasa banyak. Banyak. So, banyak sangat 25,000 Macam mana kalau wang itu 10 juta? Dah jadi 250,000. Bagaimana kalau wang yang memiliki itu 100 juta, nak kena keluar 2.5 juta? Itu yang dia menggau kepala tu. Salam Faizal, Barakallahu semua yang hadir nasihat Yaakob. Ya, nama saya Anis. Nama saya Anis, ya. Pagi-pagi dengar Ustaz di IQ masa pergi sekolah tu. Dah besar ke Anis, dah besar panjang je. Dah berkahwin ke Allah. Salam semua, Barakallahu. Kalau dah sampai 100 juta, nak kena keluar 2.5 juta, iaitu 2.5%. Itu yang dia menggau kepada. Tengok dulu banyaknya 2.5 juta. Ini dapat banglo sebuah ni, kat mana-mana tempat lah. Jauh sikit dari KL tak apa lah. Ini boleh beli emas ni, boleh beli cash ni. Emas yang baru keluar, Maybach ni baru keluar. Tuan-tuan tengok tak 7 Series. Boleh panggil, saya pun tak tahu nak panggil apa. Kita apa, Al-Fakir Maka mulalah diserang dalam diri tu rasa was-was. Banyak benar pula lah. Saya kat mana tahun ni, Zalaluddin Ahmad, saya raya, tengoklah mana-mana. Kat Kuala Lumpur ke, kat Melaka ke. Ya. Tok Mi Fatimah, alhamdulillah semua, barakallahu. Jadi, bila harta tu banyak, mulalah timbul dalam diri ketidakyakinan, ya. Puan Kamisa, sauda-sauda. Maka ini berlaku kepada lelaki munafik ini. Tak kira nama Sa'labah ke siapa ke. Maka mulalah dalam dirinya diserang rasa was-was. Rasa tak yakin, betul ke ni? Apa banyak sangat ni? Sebab alhamdulillah je. Masa 100,000 tadi, 2.5 ribu tadi, 2,500 ringgit, itu sikit. Tapi bila jadi 100 juta, mulalah berkira-kira. Lama-lama dia tak mau keluarkan, dia keluarkan 1 juta je. Lagi lepas tu panggil anak yatim buka puasa. Saya tak masukkan siapa tahu. Tapi ini adalah laporan daripada pihak zakat. Sebab 2.5 juta tu terlalu banyak. Ya, akhirnya dia pun keluarkan 1 juta saja, buat cek besar-besar, tunjuk kat orang ramai, dia nampak. Kemudian panggillah anak-anak yatim buka puasa, buat marhaban sikit ke, buat program sikit ke, bagi duit raya, habis. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, inilah dia bahana tertipu dengan dunia. Ingat tahu, itu sebab
Masa kita sedikit harta, kita mudah menguruskannya. Tapi bila banyak, mulalah jangkitan virus, ketidakyakinan dan juga rasa konflik dalam diri ini yang mengakibatkan kita menafikan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Rasim Jani, Ahlan Sahlan, Kamal Zaman, Ahlan Sahlan semua yang hadir. Selalunya Ahmad, ya. Ya, jadi halal goal. Sahabat Musa berjanggut pun ada, masya-Allah. Ya, jadi dalam ayat ini menunjukkan kepada kita tentang mereka yang mungkir janji kepada Allah SWT. Apakah kesan daripada mungkir janji mereka itu kepada Allah? Tengok dalam ayat ini mengatakan apa yang Allah jadikan. Fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqawnahu bima akhlaqullaha ma wa'adu wa ma kanu yakdzibun. Dalam kitab kita tafsir banyak menceritakan bahawa bila Nabi memutuskan amil zakat untuk kutip zakat lelaki ini, maka dia terlupa pada janji Nabi. Dia kata, tangguh dulu lah, belum due lagi. Atau bayar sikit dulu lah, nanti lain tangguh dulu. Tuan-tuan dimulakan sekalian. Akhirnya, dia mula menafikan dan cari peluang untuk menghindari jumpa dengan utusan Nabi. Itulah gelagat orang kaya. Ya, ada satu syarikat public estate besar bercerita. Ustaz nak tahu tak? Kami punya wisma sendiri. Yalah, orang kaya ni ada wisma sendiri. Dia kalau dengar je ada orang agama ke siapa datang, kalau di pintu depan nak jumpa ke nak minta, ni minta nak mesti nak tengok siap CCTV-nya. Ni mesti nak minta demo. Dia pun keluar pintu belakang. Tapi kalau Mr. Tan datang, Mr. Lim datang, Mr. Tu datang dan sebagainya, ajak pergi main golf, melompat dia pergi. Tapi kalau sampai kepada tahap orang datang untuk meminta bantuan dan sebagainya, sedangkan bantuan tu bersifat sekolah agama, masjid, bukan kocik sendiri pun, maka macam-macam dalih alasan yang dikemukakan. Padahal gaji bulan-bulannya pun dengan elahnya pun tak habis makan, tuan-tuan yang mulia sekalian. Inilah dia penipuan yang berlaku, tertipu orang dengan dunia pada hari ini. Allahu Akbar. Ada betul juga nyanyian mengatakan tangan kanan memberi, bunyikan tangan kiri, apa lagunya saya pun tak ingat. Ya, ada benarnya perkara tersebut. Jadi begitu juga kita baca dalam hadis menceritakan tentang 3 lelaki pada zaman sebelum Nabi kita cerita SAW Al-Faqir, ya, Faizah wa Naimi, Fauzia Jimat, Al-Salam semua. Ini kisah pada zaman sebelum Nabi menceritakan 3 orang. Seorang kusta, seorang botak, seorang buta. Yang kusta tu ditemui oleh malaikat yang jadi ujian kepadanya. Hai kusta, kau nak apa? Dia kata, saya nak jadi sihat. Dengan sihat itu saya boleh bekerja. Lagi kau nak apa? Saya nak jadi usahawan. Usahawan apa? Usahawan unta. Baik, aku doakan untuk kau. Maka doakan untuknya. Mulalah kulitnya pulih. Dia pun diberi sepasang unta, beranak pinak, berkembang, akhirnya jadi perniagaan yang besar. Yang kedua pula, malaikat ditemui untuk menceritakan sebagai ujian. Cerita ni ada dalam Bukhari dan juga Muslim. Malaikat berjumpa dengan yang kedua pula botak, rupanya buruk. Orang semua menghindari dia. Kalau dia minta kerja pun kena tolak. Maka dia kata kepada malaikat itu, hajat saya hidup ni biar tumbuh rambut cantik lah. Nanti saya nak berniaga jadi kaya, saya nak bantu orang. Itu yang saya minta. Baik, doakan tuan-tuan, tumbuh rambutnya. Dan kemudian berjaya perniagaannya. Dia diberi sepasang lembu tu membiak dan jadi kaya raya dia. Malaikat jumpa pula yang ketiga, buta. Ya, yang buta ni malaikat berkata kepadanya, apa hajat kau? Saya minta kerja semua ditolak. Maka doakanlah saya supaya mata dapat lihat. Lagi nak apa? Nak kambing, jadi usahawan kambing. Diberi kepadanya sepasang kambing, matanya pun celik, kambing-kambingnya membiak jadi kaya. Dipendekkan cerita, malaikat datang bertemu semula dengan ketiga-tiga mereka ni. Yang pertama, malaikat jumpa dengan yang dulu berkeadaan kusta. Dan malaikat pun dalam rupa orang yang berpenyakit kusta. Assalamualaikum fulan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa hajat? Saya perlukan sedikit daging unta, susu lembu, susu unta. Oh, tak ada. Engkau tahu tak, aku bina kekayaan ni from scratch. Kau boleh belah. Hantar dia keluar. Apa pasal dia datang ni kotor untuk office kita, bau busuk, orang tak datang, jangkit. Macam-macam kata-kata dihamburkan, tuan-tuan. Sedangkan yang datang itu malaikat, merupakan ujian buatnya. Maka dia halau ni malaikat itu. Malaikat berkata kepadanya, kau ingat tak dulu kau susah, Allah beri padamu kekayaan, kau jangan lupa itu sudah pinjaman Allah. Tak ada. Dia halau keluar malaikat ni tadi, tuan-tuan. Dia datang dalam rupa manusia. Agung cahaya. Ya, Wadahri. Terima kasih kerana share pada teman yang lain tahu. Terima kasih sangat. Yang hadiahkan star pada saya, Fauzia Tumpang. Terima kasih. Ya, moga-moga kerja yang kita lakukan ni menyebarkan kalimah Allah walaupun kita tak mampu menyampaikannya. Kerana di luar sana ramai manusia mencari-cari hidayah.
Moga apa yang disampaikan ni mungkin yang mendengarnya dapat beramal lebih baik daripada menyampaikannya, seperti disebut hadis, rubah mubalaghin awam minas sami'. Kadang-kadang orang yang disampaikan kepadanya satu peringatan itu dapat beramal lebih baik daripada yang menyampaikannya, daripada yang mendengarnya. Kat luar sana ramai orang dahagakan hidayah, kita tahu mana sumbernya. Alangkah baiknya kalau kita panjangkan video ni kepada teman-teman, rakan taulan, WhatsApp group, adik-beradik, keluarga, rakan sekolah, schoolmate dan sebagainya. Baik, mana kita cerita tadi? Ni ada 3 golongan. Malaikat datang pada yang pertama tadi, yang dulu kaya, dulu kusta dan juga miskin, sekarang jadi kaya. Malaikat pun berkeadaan seperti itu, ditolaknya malaikat, dihalaunya. Tengok ujian tau. Malaikat kata kepadanya, kau ingat ilmu pinjaman dari Allah mampu menariknya balik semula? Tak ada. Ini aku semua buat, aku usahakan dengan penat, susah payah. Kan orang nak jadi kaya ni susah nak ketemu tuan-tuan. Dia duduk pun, dia bukan nak layan orang sangat. Dia tak ada nak jumpa orang, dia pilih bulu. Dia kena sama je dengan dia. Ya, buat kerja semua sama dengan dia. Tak mau campur dengan orang biasa-biasa ni. Ya, tak ada masalah lah. Dulu kita miskin duduk kat flat, lepas tu jadi kaya, pergi beli rumah landed, lepas kaya lagi beli banglo. Memang tak ada salahnya. Tapi mesti ada peruntukan waktu. Jangan lupa tahu, ini merupakan tanggungjawab kita kepada Islam yang lain. Jenguk-jenguklah adik-adik yang susah, kawan-kawan nasib surau yang perlukan bantuan, organisasi-organisasi Islam yang perlukan kerajaan. Kena jaga tau. Malaikat pergi kepada yang kedua, yang dulu berkeadaan botak dan buruk rupanya. Kini dah jadi usahawan yang berjaya, lembu. Malaikat minta kepada sikit suruh lembu. Dia tolaknya malaikat dengan hina. Dia mengatakan, tak, ini semua kerja aku dapatkan usaha payah. Kau pergi, usaha sendiri. Jangan duk tunggu-tunggu nak minta bantuan macam ni. Dia halaunya orang tu. Memang ada banyak skamer, kita faham lah tuan-tuan. Tapi takkanlah semua tu skamer kan. Kena buat research lah. Tanya pada orang yang memerlukan. Takkanlah mak tafiz dekat rumah kita dah berasi 20 tahun, itu pun skamer juga. Kalau kita tolak orang yang hantar pada WhatsApp tu, mungkinlah kita bertanggungjawab juga, sebab kita tak mula hantar duit senang-senang kepada orang yang kita tak kenal. Tapi kalau orang tu dah kita kenal, dekat masjid ada mak tafiz semua, takkanlah kita tak ada usaha langsung untuk meraihkan mereka. Jadi ni maksudnya, tuan-tuan ni boleh rasakan. Baik Jadi apa yang berlaku sekarang? Mereka lupa. Yang kedua pun menolak permintaan malaikat itu. Malaikat berkata kepadanya, ingat tahu dulu kau merupakan orang susah, sekarang kau jadi orang kaya. Kau lupa ke? Tak, dulu sekarang sama je. Memang aku bina kekayaan ni daripada susah payah aku. Allahu Akbar, la ilaha illallah, masya-Allah, tabaraka wa ta'ala. Kini malaikat pun pergilah kepada yang ketiga, yang dulu berkeadaan buta. Assalamualaikum fulan, waalaikumsalam warahmatullahi. Masuk. Ada orang kelainan upaya datang ni, perlukan bantuan dengannya. Apa yang kau perlukan fulan? Dia sendiri puas yang layan. Tuan, saya ni orang buta. Ya, saya nampak. Apa yang perlukan? Saya perlukan sedikit susu kambing. Bukan kambing je, dengan kambing, bapa kambing, ibu kambing, anak kambing, kau nak ambil lah. Ini semua pinjaman daripada Allah untuk aku fulan. Dulu aku susah, aku buta dulu, Allah bagi pada Allah, aku dapat jadi sihat, dapat melihat, dapat celik. Kemudian dia beri pada aku kekayaan ni semua, Allah punya fulan. Aku ni minta ambil urus je, mati semua tinggal ni fulan. Ambil lah fulan, apa kau nak ambil lah. Allahu Akbar. Tengok tu, Nur Hasma Lisa. Nampaknya daripada 3 orang, seorang dia berjaya. Itulah lumrah hidup. 30% saja orang berjaya dalam ujian yang Allah berikan. Yang 70% lagi kecundang, tewas, ke laut. Memang ini sifat kehidupan. Ujian masa senang lain daripada ujian masa susah. Kalau masa susah, ramai dia datang ke masjid, berdedai dia pergi ke masjid. Ingat Allah SWT. Waktu dia senang, ahlan wa sahlan wa jalan, tak ada peduli dia. Muhammad Muazzam Rasulullah. Tak dengar ke? Allahu Akbar, la ilaha illallah, Rasulullah. Lama saya cakap boleh tak dengar. Saya mikrofon ni tinggi dah ni cakap ni. Baik tuan yang mulia Allah sekalian. Tak dengar ya Saqif. Yang lain dengar tak? Tak dengar ya Allah Rabbi. Macam mana boleh tak dengar Manalah silap agaknya mikrofon saya ni. Tapi kat Facebook semua dengar kan? Dengar di Facebook semua dengar. Alhamdulillah, boleh dah tukar ke Facebook Ustaz Zazan. Datuk Dr. Zahazan Mohamad. Dia tengok kat Facebook saya. Bagi tuan-tuan tak dengar. Dengar ke? Dekat TikTok dengar ke? Dengar tak? Cuba respon. Tolong respon sikit. Dengar ke tak dengar? Erabot Ching Chon Fan, MS, tolong respon sekarang. Dengar ke tak dengar?
Baik. Najib, dengar tak? Barakallahu fikum. Terima kasih. Tolong respon sekejap. Dengar ke tak dengar? Saya pun tak tahu apa nak buat ni bagi dengar tuan. Okey, jadi kita kembali kepada kisah ni tadi. Akhirnya malaikat beritahu kepada fulan yang ketiga, dulu merupakan orang buta dan sekarang telah berjaya usahawan kambing. Fulan, sebenarnya aku datang ni ujian daripada Allah. Sebenarnya aku malaikat yang Allah utuskan. Ini cerita sebelum Nabi kita SAW. Saya tahu dekat Facebook semua dengar, alhamdulillah. Muhammad Yunus, Ezra Makmur, Siti Aisyah, terima kasih semua. Tapi dalam apa ni? Tapi yang diorang lagi gagal nampaknya ujian tersebut. Okey, tuan-tuan kita baca lagi. Sifat munafik yang ada pada seorang manusia itu Nabi telah menyatakan dalam hadis sahih dari Bukhari Muslim, ayatul munafik salasun, idza hadasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Orang yang munafik itu cirinya terletak pada 3 perkara. Kalau dia bercakap, dia bohong. Kalau janji, dia mungkir. Kalau dia beri amanah, mesti dia akan khianat. Jadi inilah dia antara sifat nifak yang ada pada seseorang. Kalau tidak dirawat, maka nifak bertukar daripada nifak akhlak menjadi nifak akidah. Itu yang bahayanya. Nifak akhlak ni maknanya cakap bohong. Memang dia cakap tak dipakai. Biasanya orang yang cakap bohong ni ialah diorang kata ahli politik, kemudian ada mengatakan bahawa tak semua ahli politik lah tuan-tuan, ramai ahli politik yang beriman ya. Dia mengatakan bahawa yang berbohong ni juga merupakan orang berhutang. Dah berhutang banyak, lepas tu mula berbohong kerana nak lepaskan diri sendiri. Itu sebab kita ni mengukur baju di badan sendiri lah. Jangan terikut-ikut dengan orang, ikut perkembangan orang lain, kita pun nak jadi macam dia. Padahal dia ada perniagaan yang dia lalui, dia diusahakan. Maka dia ibarat mencukur janggut, besok tumbuh balik semula. Kita ni tak ada apa nak cukur, bekerja makan gaji, maka tentulah kita tak boleh buat seperti orang lain buat. Terima kasih tuan, tolong share pada teman yang lain yang like, yang apa di TikTok. Terima kasih semua yang ada pada waktu ni. Barakallahu fikum. Itu juga di Facebook ya. Ingat tau, kemudian di akhir ni syahid firman Allah SWT, awal alam ya'lamu anna Allah ya'lamu sirrahum wa najwahum. Tidakkah mereka tahu bahawa Allah mengetahui rahsia dan bisikan mereka? Allah firman bahawa Allah mengetahui rahsia dan sesuatu yang sangat tersembunyi, dan Allah mengetahui apa yang terdapat dalam hati kecil mereka. Walaupun lahiriah mereka menampakkannya itu mereka mempunyai harta, mereka akan menyedekahkan sebagian daripadanya. Sungguhnya Allah lebih mengetahui tentang mereka daripada diri mereka sendiri, kerana Allah mengetahui setiap yang gaib dan nyata. Dia punya duit berapa kadar zakat ni? Katalah sebanyak RM15,000 contohnya, kena bayar zakat. Emas baik, harta simpanan baik. Maka dia tahu zakat nak cukup haul dia, nak cukup setahun Islam dia keluarkan RM2,000 supaya nilai yang ada tu murang aja, tak payah zakat lah. Tengok tak? Ya, dia menipu dirinya sendiri. Ketika dia ingat Allah Ta'ala tak tahu, dia ingat pusat zakat tak tahu, tapi yang mengukur dan juga menulis hartanya itu adalah para malaikat. Kan? Zakat diwajibkan kadar pada setahun, katalah sebanyak RM5,000. Izah makmur nanti dia bila nak diu je, dia akan kurangkan Lili Osman, Nusia Yaakob semua Hazna, Lili Osman, Sauda, Faiza, Asma Aziz, Farida Azin, Mahad Ibrahim. Maka apa yang berlaku kat sini, dia akan kurangkan, dia akan keluarkan duit di sebahagiannya supaya nilai tersebut susut dan dia tidak perlu zakat. Apakah dia ingat Allah tidak tahu? Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ruginya orang sedemikian, dia menipu diri sendiri, dia menipu Allah SWT. Maka kita belajar pada hari ini tentang satu sikap yang dibenci oleh Allah, iaitu kedekut. Sedangkan harta itu semua pinjaman daripada Allah, dia mampu untuk menariknya pada bila masa yang dia kehendaki. Setakat ini saja kuliah kita pada pagi ini tuan-tuan. Ampun maaf atas segala kekurangan. Saqib Aris masih tak dengar jadi mudah-mudahan Allah beri kepada kita kefahaman, Allah beri kepada kita kekuatan untuk mengamalkan tuntutan ni. Besok saya akan terangkan tuan-tuan bagaimana ini dimasukkan dengan harta pengurusanya dan juga mencari keberkatan dalam hidup. Dan kita nak jadi ahlu sedekah kerana Nabi kita merupakan orang yang paling banyak sedekahnya, terutama pada bulan Ramadan, disifatkan lebih dahsyat daripada angin yang betul kencang. Jadi kita nak lihatlah peluang dan juga tata cara menguruskan zakat dan juga harta dalam kehidupan kita. Yang mana janji Allah SWT, janji Rasulullah bagi orang mengeluarkan hartanya untuk Allah ni, maka dia akan dapat keberkatan, rezekinya tidak akan putus, dan lagi dia akan selamat dari penyakit-penyakit bahaya, dia selamat daripada kemalangan, dia selamat daripada benda buruk. Banyak sekali disebut oleh Imam Syaukani dalam Tuhfatul Zakirin
kelebihan menunaikan amanah yang Allah berikan ini. Harta adalah pinjaman daripada Allah sebenarnya. Terima kasih ya. Maaf kerana saya tak tahu nak kendalikan TikTok ni supaya dengar oleh tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ada peluang boleh masuk kat Facebook saya. Kat Facebook mungkin dengar. InsyaAllah nanti saya akan atasi masalah ni. Terima kasih tuan ya. Setakat ini saja dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع اصحابنا الحقوق علينا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عما سواك. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع منك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. اللهم إنك تعطي من تشاء منهم وتمنع من تشاء. واغفر لنا وارحمنا برحمة تغنينا عن رحمة من سواك. ونعتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Terima kasih tuan bagi tuan yang minat untuk dapatkan tafsir kasir, semudah tuan scroll dekat www.terkebiru.com.my. Tuan boleh dapatkan tafsir ini secara online. Tuan-tuan kalau kenal dengan Ustaz Umi Fatih yang merupakan seorang dropshipper kita yang top, tuan boleh dapatkan daripada beliau juga. Friends semua, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih. Dapatkan daripada Ustazah Umi Fatih, Ustazah Nulis. Tuan yang belum masuk ke Telegram Sahabat Ustaz Zazan, dijemput untuk join kami di Telegram Sahabat Ustaz Zazan. Ada banyak manfaat, insyaAllah. Doa nota dikemukakan di situ. Jadi dapatkan tafsir kasir. Dan bagi tuan yang menunaikan umrah tak sempat nak pergi Ramadan, tak mengapa. Bulan Syawal kami ada sikit lagi kosongan. Boleh hubungi Zazan Travel untuk menunaikan umrah dalam bulan Syawal. Bulan tu menarik kerana tak ramai orang. Masih Ramadan tak ramai kan. Lepas Syawal tu orang datang untuk menunaikan ibadah haji. Sebenarnya haji dah start dari Syawal pun. Tapi insyaAllah pada trip yang kami bawa ni dengan pimpinan Ustaz Ramli Ma'amin Fadil, tempat ini tak ramai orang dalam bulan Syawal. Jadi bagi tuan-tuan minat untuk join kami dalam trip Umrah Ramadan Syawal, sila hubungi Zazan Travel. Terima kasih semuanya. Terima kasih kepada Terkebiru. Terima kasih kepada Zazan Travel kerana pengajaran kuliah pada pagi ini. Kita jumpa lagi pagi esok insyaAllah dalam topik berkaitan dengan bahayanya kita mengambil hak Allah, bahayanya kita berkira-kira dengan Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.